Kiranya undang-undang negeri yang dibuat oleh negeri itu ada bercanggah dengan mana-mana peruntukan ataupun apa orang kata senarai di dalam Mahkamah Persekutuan, di dalam senarai persekutuan, maka undang-undang itu dianggap terbatal setakat yang tidak selaras. Baik. Now, daripada perkara tersebut, kalau kita tengok undang-undang negara kita, kita tengok undang-undang di dalam negara kita, soalan yang sepatutnya kita tanya bukannya adakah undang-undang kita ini apa orang kata selari dengan Islam. Itu bukan soalannya sepatutnya. Soalan yang sepatutnya kita tanya, adakah undang-undang kita ini bercanggah dengan dalil Islam? Bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu soalan kita. Itu soalan yang betul sepatutnya. Kerana kalau ia tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka undang-undang itu jatuh di bawah kategori takzir. Bukan undang-undang kafir, bukan undang-undang yang tertolak. Be it civil, be it syariah. Sebab syariah atau civil ini itu pembahagian manusia. Sebenarnya Islam tidak pernah membahagikan undang-undang ni syariah, tak syariah, syariah compliant, tak syariah compliant, tak ada. Tuan-tuan, mana-mana perkara yang tidak bercanggah, undang-undang yang tidak bercanggah dengan Islam, maka itulah undang-undang Islam. Saya ulang, mana-mana undang-undang yang tidak bercanggah dengan Islam, maka itulah undang-undang Islam. Sebab itu saya berani argue. Adakah undang-undang negara kita bercanggah atau mengikut Islam? Dakwaan apa orang kata pro kepada soalan di atas, negara kita sudah 98% mengikut undang-undang Islam. Dakwaan PAS pula, majoriti undang-undang negara kita tidak mengikut Islam, i.e. bercanggah dengan Islam. Now, saya pro mengatakan negara kita sudah 98% mengikut undang-undang Islam. Siapa berani argue otherwise? Saya mengatakan negara kita sudah 98% mengikut undang-undang Islam. Siapa berani argue otherwise? Soalan saya mudah saja. Di mana dalam undang-undang kita yang bercanggah dengan Islam? Di mana dalam undang-undang kita yang bercanggah dengan Islam? Tapi hudud tidak dilaksanakan. Itu sebab kata 98%. Tidak dilaksanakan bukan bermakna bercanggah. Dia belum dilaksanakan. Tetapi saya kata, ada tak kesalahan zina di dalam negara kita? Saya tanya tuan-tuan, ada tak kesalahan zina di dalam negara kita? Kesalahan, ada tak? Kod kesalahan Islam, ada ke tidak? Ada. Di dalam syariah. Di dalam undang-undang syariah. Ada tak pembuktian? Yang tu tak ada. Ada tak hukuman? Yang tu tak ada. Tetapi kesalahan dia ada. Kalau kita tengok hudud tadi, ada tak kesalahan mencuri? Ada tak kesalahan mencuri? Maksudnya kod kepada kesalahan mencuri. Jawapannya ada. Di bawah kanun kesiksaan. Pembuktian. Yang tu tak ada. Hukuman tak ada. Tetapi kesalahan itu ada. Apa lagi kesalahan kalau kita nak sentuh kat sini? Tentang hudud. Qazaf. Ada tak kesalahan qazaf di dalam kod undang-undang kita? Ada tak kesalahan qazaf di dalam kod undang-undang kita, tuan-tuan? Jawapannya ada. Di dalam mahkamah syariah. Rompakan di jalan, ada. Minum arak pun ada. Semua ini ada di dalam undang-undang. Tetapi, di dalam bila kita menyentuh kesalahan, ada. Kesalahan itu ada. Maksudnya, kod itu ada. Tetapi pembuktian ataupun dan hukuman mungkin tak ada. Tetapi kesalahan itu ada. So, bila kesalahan itu ada, kita tak boleh buang semua. Sebab itu saya argue di dalam ini. Saya mengatakan bahawa negara kita sudah ada 90% undang-undang itu di dalam tempat. Kesalahan-kesalahan itu sudah ada. Cuma sekarang ini bagaimana kita nak menambah baik supaya dia akan ada lebih baik. Itu tugas kita untuk memberi penerangan. Tugas kita untuk nak mengkaji dan sebagainya. Nah, sebab itu soalan senaraikan. Sebab itu saya bertanya soalan ini. Senaraikan undang-undang atau perlembagaan yang bercanggah atau bertentangan dengan prinsip Islam. Kalau ada, senaraikan. Kalau tidak ada, maka itu sebenarnya Islam. Itu uniknya Islam, tuan-tuan. Apa saja yang tidak bercanggah dengan Islam, maka itu adalah Islam. Sebab itu saya kata, ini bukan perkara ibadah. Ini bukan perkara ibadah khusus. Ini bukan perkara akidah. Di mana dia kena ada wahyu. Kena datang wahyu kepadanya. Kita tak boleh sembayang Zuhur 5 rakaat. Mana boleh? Wahyu tu dah ada.
Kita tak boleh sembahyang subuh 10 rakaat. Tak boleh. Wahyu tu dah ada. Tetapi, adakah boleh kita meletakkan kesalahan, apa orang kata, mencuri buah mempelam itu? Boleh. Mencuri itu mencurilah. Ada tak boleh kita letak kesalahan, contohnya cyberbully? Mengutuk orang di dalam live sebagai satu kesalahan. Boleh. Adakah itu bercanggah dengan Islam? Tidak. Itu di bawah takzir. So, kadang-kadang orang takzir pun dia salah faham. Baik. Sebab itu, dalam asas perundangan Islam, dia kata asal bagi satu perkara adalah harus. Ini kata-kata Imam Suyuti. Kata-kata Imam Suyuti, asal bagi satu perkara adalah harus. Dan juga maksudnya asal bagi satu perkara. Ini kaedah fiqh. Kaedah fiqh adalah harus sehingga datang kepadanya perkara yang menunjukkan keharaman. So, apa sahaja? So, soalan kita, perundangan ni, adakah undang-undang ni di bawah akidah ibadah khusus yang memerlukan dalil khusus? Saya kata ya, hudud dan kisas. Tapi selain daripada itu, sebenarnya dia di bawah yang saya sebut tadi, asasnya boleh buat apa saja selagi tidak menyalah dan menyanggah Islam. Contoh tuan-tuan, saya bagi contoh. Apakah hukum, boleh tak kita meletakkan hukuman kepada orang yang merokok? Contoh satu hari nantilah kita nak buat hukuman kepada orang yang merokok. Boleh tak? Dalam Islam, dalam Al-Quran tak sebut kesalahan untuk orang merokok. Tapi kerajaan boleh buat tak? Boleh. Apakah apa orang kata dalil untuk lampu merah, kuning dan hijau? Ada tak dalam Al-Quran dan hadis? Tak ada. So, boleh tak kerajaan buat? Boleh. Alright. So, soalan kita, balik kepada cerita apa orang kata, Nick Allen ni. Adakah ini cabaran terhadap syarak Islam atau retorik PAS semata-mata? Baik, kalau kita baca Seksyen 2 Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa 1965. Kita kata, Seksyen 2 Akta Mahkamah Syariah, dan ini dibahaskan juga oleh Tun Tengku Maimun di dalam perbahasan ini. Mahkamah Syariah yang ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang dalam satu negeri dan diberi bidang kuasa ke atas orang-orang yang mengenai agama Islam dan berkenaan dengan mana-mana perkara yang disebut satu persatu dalam senarai 2 bagi senarai-senarai negeri dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Okey. So, bidang kuasa atau kuasa Mahkamah Syariah ini terletak di senarai 2, senarai negeri, jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Sebab itu, tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok Akta 355. Ini Akta 355 yang saya baca ni, Seksyen 2. Akta 355 ni ada 3 seksyen je. Saya baca seksyen kedua tadi. Itulah seksyen paling utama dalam Akta 355. Akta 355 mengatakan bahawa undang-undang syariah itu hendaklah dikembalikan kepada negeri sebab dia termaktub di bawah senarai 2 jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Perkara ini disentuh oleh Mahkamah Persekutuan hari ini, kita akan tengok. Baik. So, kalau kita tengok juga, dekat sini, kita belajar undang sikit. Perkara 75 Perlembagaan Persekutuan menyentuh bahagian ke-6. Perhubungan di antara persekutuan dengan negeri-negeri, ketidakselarasan undang-undang persekutuan dengan negeri-negeri, jika mana-mana undang-undang negeri yang tidak selaras dengan suatu undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan ini hendaklah mengatasi undang-undang negeri dan undang-undang negeri itu tidak sah setakat yang tidak selaras itu. Erti kata, sekiranya undang-undang negeri yang dibuat oleh negeri itu ada bercanggah dengan mana-mana peruntukan ataupun apa orang kata senarai di dalam Mahkamah Persekutuan, di dalam senarai persekutuan, maka undang-undang itu dianggap terbatal setakat yang tidak selaras.